Mereka telah mengenal pasti punca selalu jadi masalah orang hilang lautan sesat ni adalah tiada panduan. Tiada panduan untuk pendaki ni mendaki. Di Smart Trail dia ada dua warna. Satu warna kuning, satu lagi warna putih. Yang mana warna kuning ni laluan naik lah. Manakala kalau warna putih tu kita tengok kita sedang menurun lah. Turun nak pergi ke pintu rimba. Cameron Highlands, Pahang. Pusat peranginan tanah tinggi dikelilingi keindahan alam ciptaan Tuhan. Syurga bagi pendaki tegar dan mereka yang baru mula berjinak-jinak dengan denai dan puncak. Tetapi hutan dan gunung ada ranjaunya. Ia mimpi ngeri bagi pendaki yang sesat tak jumpa jalan pulang. Hari ini, trek hutan dari Gunung Berincang Barat ke Mossy Forest, dua lokasi kegemaran pendaki, akan berwajah baharu. Muhammad Khairul Zaifai Razik bersama pasukannya menyusuri trek untuk memasang tag Smart Trail sebagai satu penyelesaian kepada insiden sesat di rimba. Sebelum ni pun ada kes orang hilang semua tu. So bila ada ni jadi panduan lah. Kita nak kurangkan risiko orang hilang tu. Bila ada ni, kalau dia penat ke apa ke, bila depan atas okey, dia nampak laluan dekat mana. Supaya orang yang apa nama tu, yang tengah mendaki tu, kan, dia ada panduan. Selain tag Smart Trail, satu papan penanda arah seakan ditegakkan di puncak Gunung Berincang Barat. Projek Smart Trail ini telah pun dilaksanakan di beberapa gunung yang menjadi tumpuan pencinta alam semula jadi di seluruh negara. Smart Trail ni dia sebenarnya dimulakan di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia pada tahun 2016 kalau tak silap saya. Projek Smart Trail ni pada tahun 2015-2016 tu dia ada satu pertandingan inovasi di peringkat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang mana dibuat oleh bahagian Ecopark dan Taman Negeri, yang mana mereka telah mengenal pasti punca selalu jadi masalah orang hilang lautan sesat ni adalah tiada panduan untuk pendaki ni dia mendaki. Bila tiada panduan tu mudah untuk orang sesat. So atas masalah yang ada tu, mereka membuat brainstorming, maka muncullah idea ni untuk membuat Smart Trail ni, yang mana Smart Trail ni akan memberi panduan kepada pendaki untuk mendaki di sepanjang denai pendakian ni lah. Yang mana pada tu selepas daripada pertandingan KIK tu, pertandingan tu mereka kita di Jabatan Perhutanan Negeri Pahang ni, kita ambil idea mereka tu dan kita aplikasikan di denai-denai yang ada di Cameron Highlands ni. Tunggu dia atas. Kita nampak bahan kan? Kita bahan dia, kita nampak faktor tu. Tu dua saiznya tu. Okey, Cik Arif, macam mana kita nak tahu cara nak guna Smart Trail ni untuk mendaki? Di Smart Trail dia ada dua warna. Satu warna kuning, satu lagi warna putih. Yang mana warna kuning ni kita gunakan untuk laluan naik lah. Untuk bila kita naik tu, nampak warna kuning tu, kita tahu okay, kita sedang menuju ke atas lah, ke puncak gunung. Manakala kalau warna putih tu, kita tengok, okey, ni kita tahu sebabkan kita sedang menurun lah, turun nak pergi ke pintu rimba. So bila waktu malam kita suluh tu, bila misalnya nak turun waktu malam suluh, nampak warna putih, so kita tahu lah kita laluan yang betul.
Dan sebab satu lagi kelebihan dekat kamera ni, bukan kelebihan lah, dia satu kriteria dia. Dekat kamera ni gunung kita semua sehala. So laluan pergi dan laluan balik tu kita gunakan laluan yang sama. So Smart Trail ni memang sangat berfungsi lah. Okay, jom Cik Arif, kita sama jalan. Sini. Dari idea untuk menanda laluan, Khairul yang dilantik sebagai kontraktor pemasangan oleh pejabat hutan Cameron Highlands telah mereka cipta tag mengikut spesifikasi yang ditentukan. Ini termasuk menguji dan membandingkan bahan bersesuaian agar ia berfungsi tahan lama sebagai pemandu arah untuk armatur rimba. Smart Trail sebenarnya bahan dia daripada aluminium. Dan sebelum ni ada request untuk gunakan besi GI, tapi yang kita buat sebelum ni 200 keping, so anggaran dia lebih kurang dalam 30-40 kilo. Jadi kalau kita menggunakan material besi, berat tu akan lebih berganda. So bila berat lebih berganda, untuk kita buat pasang tagging tu lagi susah. Lepas tu material pun kemungkinan besi dia mudah karat. GI memang okey tapi berat. So untuk akan datang bila pokok besar mungkin dia dah berat, dia boleh tercabut. Pelekat yang digunakan pula diperbuat daripada bahan pantulan cahaya seperti yang digunakan pada jaket keselamatan. Tapi yang saya gunakan yang kira high quality punya lah, sebab kita takut nanti bila sampai masa dia lekang ke, dia tercabut. Bila dah tercabut satu, dia akan masalah lah untuk yang akan datang. Tapi perkara ni tak mustahil juga kalau dia nak tercabut. Sebab dalam Cameron Highlands ni kan hutan berlumut, so mudah lekang lah, orang kata dia punya gam tu kan. Tapi jangka hayat kalau dalam 10 tahun saya rasa tak ada masalah untuk kegunaan tu. Kiranya lah kalau orang ni dia mengalami kecederaan, bila dekat papan tu kita ada koordinat dengan nama checkpoint tu, dengan nombor telefon yang perlu dihubungi lah. Satu kelebihan dekat Cameron Highlands ni, kawasan pendakian ni, kebanyakannya semua ada line telefon. Apa-apa kecemasan, dia terus hubungi agensi yang berkaitan, bomba, polis tu untuk memberikan bantuan lah. Walaupun jarak dari Gunung Brinjang Barat ke Mossy Forest hampir 5 km, namun trek mencabar dan dianggarkan mengambil masa 9 jam. Pendakian semakin mencabar, trek curam, licin serta berakar, apatah lagi dengan bebanan berat yang dibawa. Dekat Cameron ni kita ada, kalau ikut rekod kita ada 24 buah gunung. 24 buah gunung yang berada di dalam hutan simpan saja. So setakat ni kita dah pasang sebanyak 6 gunung. 6 gunung yang kita dah pasang Smart Trail ni lah. Antara gunung yang kita dah pasang dekat Gunung Irau, Gunung Siku, Gunung Penelope Cecil, satu lagi laluan Denai nombor 4 mengalir ke Gunung Berembun. Ada satu lagi di sini lah, sini yang projek yang terbaru. Yang paling latest sekali kita pasang di Gunung Brinjang Barat ni. Antara punca pendaki sesat adalah kerana tidak dapat membezakan laluan naik dan turun. Dalam misi ini, kami turut ditunjuk ajar cara berlindung sekiranya terperangkap di lereng gunung. Pertama adalah mencari akar banir pokok besar atau sekurang-kurangnya ruang antara dua pokok. Kedua, menggunakan kayu dan daun bertam atau paku pakis seperti ditunjukkan untuk membuat tempat perlindungan sementara. Dalam masa 15 minit, tempat berlindung sementara ini siap dibuat dengan hanya menggunakan daun dan kayu-kayu di sekitar hutan ni. Ini boleh digunakan oleh para pendaki apabila sesat dalam hutan dan sementara menunggu bantuan tiba.
So bolehlah berlindung walaupun orang kata dia nampak ringkas tapi selamatlah. 6 jam kemudian, akhirnya pasukan pemasang tag Smart Trail tiba di puncak Gunung Berincang Barat, Cameron Highlands. Hilang segala penat lelah sebaik menyaksikan panorama keindahan flora di sini. Puncak Gunung Berincang Barat, lebih 6,000 kaki dari paras laut, sedia untuk didaki. Puncak Pine tu pun ada satu kerjasama antara agensi penguasa kat sini, bomba, polis kan, supaya sekiranya lah kalau orang ni dia mengalami kecederaan kan. So bila dekat papan tu kita ada satu kita ada dia punya koordinat dengan nama checkpoint tu dengan nombor telefon yang perlu dihubungi lah. So sebabkan satu kelebihan dekat Cameron Highlands ni, kawasan pendakian ni kebanyakannya semua ada line telefon. Kan kita pun dah penuhkan coverage. So kalau sekiranya ada terjadi apa-apa kecemasan, pendaki tu boleh terus hubungilah. Dia akan sampai di checkpoint tu, dia terus hubungi agensi yang berkaitan, bomba, polis tu untuk memberikan bantuan lah, bantuan kecemasan kepada mereka lah. Papan tanda aras ini juga hasil kerja tangan Khairul sendiri. Walaupun nampak mudah dihasilkan, tetapi ia memerlukan penelitian. Kayu yang berkualiti tinggi juga perlu digunakan dan tidak mudah dicari. Yang kita gunakan sekarang ni balau. Balau dia ada, sebenarnya balau ni banyak jenis, tapi saya pilih balau putih dan kayu dia keras. Balau ni dia spesies kayu keras yang orang kata tahan lasak, tahan cuaca. Daripada struktur Cameron Highlands yang suhu lembap, kalau ikutkan sesuai lah balau, cengal yang orang kata menampung dengan suhu dan juga cuaca Cameron Highlands. Masa yang lama untuk menyiapkannya supaya mematuhi kriteria yang dipinta pihak pejabat hutan daerah Cameron Highlands. Usai sahaja pemasangan papan tanda aras di Gunung Berincang Barat, hujan pun turun. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Berincang Barat. Kebetulan hari ni rezeki hujan, jadi kita kena set up tempat penginapan dengan keadaan segera. Sebabnya dengan keadaan hujan dan juga berkabut sikit, angin lagi, menyebabkan kita kesejukan. Atas faktor keselamatan, aktiviti mendaki gunung di Cameron Highlands hanya dibenarkan secara harian dan tidak boleh bermalam. Tetapi kami terpaksa bermalam untuk mencuba keberkesanan tag Smart Trail ini. Ini salah satu smart tag yang kita telah pasang. Jadi dia berfungsi apabila pendaki keluar pada waktu malam, keluar ataupun masuk pada waktu malam, pendaki ataupun penyelamat, dia berpandukan pada cahaya refleks. Yang mana jarak dia lebih kurang dalam 20 meter. Kalau disuluh, dia boleh bertindak. Kebaikannya, smart trail ni dipasang biasanya di cabang, laluan yang cabang itu yang mengelakkan daripada sebarang risiko tersasar daripada laluan. Okay, bagusnya kokopit ni, dia adalah unsur daripada tumbuh-tumbuhan kelapa yang telah diproses dan dihancur, seperti ni ya. Okey, ini salah satu contoh kokopit yang telah hancur, dan ini adalah tanah gambut. So maknanya bila kokopit ni guni ni pecah, dia akan bercampur balik, dia akan menjadi tanah gambut seperti asal.
pagi esoknya, dari Puncak Berincang Barat, perjalanan ke Mossy Forest. Selama 3 jam, pendakian menempuh trek yang semakin mencabar selepas hujan. Jaraknya hanya 1.6 kilometer, tetapi disebabkan bentuk muka bumi menjadikannya kelihatan jauh. Hari ini kami sambung perjalanan dari puncak Gunung Barat hingga ke Mossy Forest dan perlu melalui 4 buah bukit untuk sambung kerja smart trail tagging. Akhirnya, penghujung rimba lumut atau Mossy Forest yang sungguh indah jelas kelihatan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke Mossy Forest. Tahniah buat semua, dan kita telah menghabiskan 400 keping smart trail yang dipasang sepanjang perjalanan daripada bawah ke Puncak Berincang Barat hingga ke Mossy. So, semoga bermanfaat untuk semua dan all the best untuk semua pendaki. Selain memasang tag Smart Trail, tugasan Khairul turut meliputi kerja membaiki trek Gunung Irau. Dia menggunakan kokopit yang diperbuat daripada sabut kelapa sebagai penyendal trek. Hari ini, hanya trek yang pendek sahaja yang akan dibaiki menggunakan beberapa guni kokopit. Operasi membawa masuk guni kokopit lebih mencabar pada musim hujan kerana sabut yang ringan bertukar menjadi bebanan. Untuk di sekitar Cameron Highland ni, untuk bahagian kokopit ni setakat ni baru dipasang di denai Gunung Irau saja. Di mana trek ni memang pendaki suka naik. Jadi pejabat hutan mengambil inisiatif untuk menjaga trek ni dengan kaedah ni lah, kaedah menggunakan kokopit letak dalam guni. Kokopit dan guni yang digunakan adalah bahan yang mesra alam. Apabila tiba pada suatu masa, ia akan terurai dengan sendirinya. Okay, bagusnya kokopit ni, dia adalah unsur daripada tumbuh-tumbuhan kelapa yang telah diproses dan dihancur, seperti ni ya. Okey, ini salah satu contoh kokopit yang telah hancur, dan ini adalah tanah gambut. So maknanya bila kokopit ni guni ni pecah, dia akan bercampur balik, dia akan menjadi tanah gambut seperti asal, seperti mana tanah gambut yang terdapat pada daun-daun apa semua. Difahamkan, cara ini juga dapat membantu pendaki yang sesat untuk mengenal pasti trek. Nasihat saya, gunakan, manfaatkan apa yang telah disediakan oleh Jabatan Hutan untuk trek Irau ni supaya ianya bermanfaat dan juga menjadi satu tanda arah selain daripada Smart Trail. Kokopit ini berfungsi sebagai tanda arah untuk laluan keluar masuk dan tidak tersasar daripada laluan seperti kes-kes yang telah berlaku sebelum-sebelum ni. Mendaki ke Puncak Berincang Barat penuh ranjau dan mencabar. Tidak jauh bezanya dengan tahun 2021 yang telah kita lalui. Namun apabila tiba ke puncak dan memandang ke langit biru, ia memberikan harapan baru.